Baik, perkembangan politik yang dijangka akan berlaku pada hari ini bukan sahaja melihat kepada pelantikan seorang Perdana Menteri baharu, tapi sebaliknya melangkaui perkara tersebut, iaitu kita melihat bagaimana overhaul secara holistik sistem demokrasi kita, memberikan nafas baru kepada arena politik negara, bagaimanakah kerjasama merentas parti itu mampu diwujudkan. Perkara-perkara ini sudah pun disebutkan, keyword ini sudah pun disebutkan sebelum ini, namun cabarannya pasti wujud dengan perbezaan ideologi, fahaman politik dan sebagainya. Ini menuntut kematangan politik daripada ahli politik itu sendiri, namun sejauh manakah kemahuan mereka untuk mematangkan diri dalam arena politik, dalam masa yang sama mengawal naratif dan pada masa yang sama kita faham bagaimanakah percaturan politik ini bergerak ke PRU 15 nanti. Itu yang ingin saya bincangkan. Saya nak bersama dengan Profesor Dr. Kartini Abu Talib, iaitu Timbalan Pengarah kita daripada UKM. Assalamualaikum Prof, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Hari ini adalah hari yang kita lihat Prof, iaitu di mana ahli parlimen akan mengantar akuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan sokongan mereka kepada siapa yang layak menjadi Perdana Menteri, siapa yang ada majoriti. Kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong akan menentukan pemilihan tersebut, dan juga kita menantikan sudah pasti perkara ini akan dipercepatkan, saya yakin, untuk sama-sama mewujudkan kerajaan baru, kabinet baru untuk melawan pandemik COVID-19, krisis berganda yang saya sifatkan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kesihatan awam. Pertama sekali Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa nafas baharu politik yang kerap disebutkan ini, termasuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, mampu dilaksanakan dengan cabaran politik semasa? Kerana apa? Kita melihat bahawa tawaran demi tawaran juga, dan juga kita melihat bahawa keadaan semasa ini merentas parti itu dengan reformasi institusi itu perlu diwujudkan seiring. Apa cabarannya Prof? Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih atas soalan yang diberi. Ya. Pertama sekali, kalau kita melihat kepada rangka persefahaman rentas parti yang ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin, walaupun telah ditolak secara emosional oleh Ketua Pembangkang, saya kira ini adalah salah satunya cara untuk mengubah institusi. Ya. Dan usaha untuk mencapai 2/3 majoriti di Parlimen boleh berlaku jika masing-masing masa peringkat awal boleh menerima rangka persefahaman rentas parti. Namun perkara itu tidak berlaku, tidak berlaku, dan kita nampak di sini bahawa seruan yang dibawa oleh Yang di-Pertuan Agong ialah mahukan satu keadaan aman dan nyaman boleh diwujudkan. Ya. Aman dan nyaman ini bermakna mereka mahu satu gabungan permuafakatan, muafakat bukan untuk bertelingkah, tapi bersedia untuk menerima bahawa tidak ada satu pun di antara mereka ini mempunyai majoriti yang jelas dalam parlimen. Ya. Oleh kerana itu mereka perlu bermuafakat, menerima bahawa mereka perlu bekerjasama dan berkongsi kuasa ke arah memantapkan usaha memulihkan negara, krisis berganda seperti yang disebutkan tadi, negara, masyarakat dan juga ekonomi. Ya. Tambahan lagi kalau kita lihat dalam keadaan pembinaan strategic alliance antara kesemua parti-parti ini, yang paling rugi adalah Pakatan Harapan juga. Seandainya Ismail Sabri mempunyai majoriti yang cukup hasil daripada sokongan daripada UMNO, PAS, Perikatan Nasional dan beberapa lagi parti-parti kecil daripada Sabah dan Sarawak, membolehkan UMNO kembali dalam landscape politik kita. Walaupun semua mengatakan UMNO is really desperate for power di sini, ingin kembali berkuasa. Tapi inilah hakikat, kalaulah ini benar-benar terjadi, maka PAC yang sama itu masih lagi berada dalam mengurus dan melayari pemerintahan berkerajaan di Malaysia. Maka kita akan lihat PAC yang sama dan usaha ke arah institutional reform mungkin menghadapi hambatan. Tidak seperti mana yang kita lihat bagaimana Tan Sri Muhyiddin menawarkan rangka persefahaman rentas parti, yang saya lihat telah menawarkan beberapa perkara yang sangat baik, termasuklah menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal, menggubal undang-undang lompat parti, melaksanakan undi 18, semua ini akan merugikan Pakatan Harapan, Anwar dan juga DAP. Kerana saya kira kesemua rangka persefahaman rentas parti ini akan menguntungkan sebuah kerajaan yang bersifat bipartisan dan kerjasama kolektif antara kerajaan dan bukan kerajaan. Dan dari sini barulah boleh diwujudkan majoriti 2/3 dalam parlimen untuk mengubah institusi, pindaan kepada perlembagaan dan sebagainya. Nampaknya tawaran ini telah ditolak dan kalaulah PAC yang sama masih mentadbir kerajaan,
saya agak sukar untuk kita melihat pelaksanaan institutional reform itu boleh berlaku. Ya. Adakah mungkin seandainya kita mengambil Perikatan Nasional itu kembali memerintah sebagai contoh, kita memberikan situasi, adakah wajar untuk PN kembali menawarkan 7 tawaran ini ataupun setidaknya reformasi institusi ini perlu ditawarkan lagi? Untuk tempoh yang singkat sementara menunggu PRU 15, strategi ini mungkin berkesan, mungkin juga tidak, sebab dia terlalu singkat untuk melaksanakan institutional reform, seperti mana yang dicadangkan. Jika ianya digerakkan secara sederhana dan bersama mungkin boleh, tapi dalam keadaan kita mengurus krisis kesihatan yang terbesar, dan usaha untuk pemulihan ekonomi dan kelangsungan hidup, saya rasa fokus kepada pembentukan kerajaan baharu ini adalah untuk memastikan pelan pemulihan negara itu boleh diteruskan. Untuk mencari keseimbangan kepada mewujudkan institutional reform, mereka boleh mulakan sebagai usaha. Tapi kalau mereka telah mempunyai majoriti, mungkin ada perubahan kepada terma yang mahu dicadangkan. Okey, Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa dalam konteks semasa dengan tidak ada individu yang mempunyai majoriti yang cukup dalam konteks politik semasa ini, bagaimana untuk kita melihat bahawa pemusatan kuasa terhadap Perdana Menteri itu mungkin berkurangan berbanding dengan keadaan politik kita sebelum ini, di mana Perdana Menteri mempunyai kuasa yang lebih besar. Dalam keadaan semasa mungkin tolak ansur itu perlu dilakukan oleh seorang Perdana Menteri untuk mengurus pelbagai parti-parti komponen dalam kerjasama politik tersebut. Bagaimanakah ini boleh disambut lebih baik ataupun bagaimana keadaannya? Saya kira kalau Ismail Sabri cukup majoriti sokongan dan boleh dilantik sebagai Perdana Menteri baru, itu ramai yang mengandaikan begitu. Keadaan untuk mengurus perbezaan parti-parti kecil ini adalah lebih baik. Kerana kalau kita lihat pecahan kepada parti UMNO di Parlimen, dia ada 38 kursi. Walaupun di sini ramai yang mahu DAP menjadi kingmaker untuk menentukan jika rangka persefahaman rentas parti itu diterima, tapi oleh kerana keduanya telah menolak, dan kalau kita pulangkan balik kepada Muafakat Nasional, Perikatan Nasional dan beberapa parti kecil BN dan juga beberapa daripada GPS dan GBS Sabah dan Sarawak bersama dengan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muafakat Nasional di bawah pimpinan Ismail Sabri, saya kira mereka boleh mengemudi sebuah kerajaan yang lebih stabil, kerana kini mereka melihat bahawa mereka sepatutnya dan sokongan daripada Bersatu juga, kalau kita lihat Bersatu sebagai parti kecil, parti minoriti, tidak ada pilihan, bukan unconditional love tapi very conditional love to actually menyokong kepada Ismail Sabri dan pilihan UMNO, kerana mereka tidak memilih untuk bersama Pakatan Harapan, maka PAC yang sedia ada ini akan berusaha untuk memastikan kestabilan boleh dicapai untuk sementara waktu sehingga menunggu kepada PRU 15. Prof, dan ada kemungkinan kalau kita lihat kalau kita melihat kepada lataran sejarah, satu ketika dulu parti sepihan seperti Semangat 46 pernah keluar daripada UMNO, kembali kepada UMNO, kesemua ahlinya kembali kepada UMNO. Itu juga dengan kemungkinan besar ahli Bersatu, jika mana dilihat kestabilan kuasa itu, power relation itu boleh dilihat, boleh dikemudi dengan baik, kemungkinan besar ahli Bersatu mungkin kembali kepada UMNO. Prof, dalam keadaan semasa dengan apa yang dilalui oleh UMNO dalam konteks politik kepartian itu sendiri, pada pandangan Prof sendiri, adakah UMNO sudah belajar daripada segala kesilapan mereka sejak PRU ke-14 yang lepas sehinggalah kepada pertukaran kerajaan kali ketiga ini? Adakah mereka cukup belajar dan cukup mengadaptasi perubahan yang diperlukan untuk memastikan kepercayaan itu diberikan oleh rakyat terhadap sebuah parti UMNO? Okay. Kalau kita lihat, UMNO adalah sebuah parti lama, ditubuhkan sejak 1946, telah banyak berevolusi dan menerima pengalaman-pengalaman dan menjadi splinter, keluar daripada UMNO itu adanya Semangat 46, adanya Anwar dan Keadilan, adanya Tun Mahathir dan Pejuang, kemudian kita ada lihat Bersatu dan Tan Sri Muhyiddin. Kesemuanya ini adalah hasil daripada serpihan UMNO. Dan kalau UMNO masih lagi gagal belajar bahawa trend masa kini tidak melihat parti sebagai kerajaan. Satu ketika dulu UMNO boleh melihat diri sebagai dialah parti, dialah kerajaan. Oleh kerana sukar untuk mendapatkan majoriti besar dalam parlimen, maka UMNO perlu berubah dan belajar untuk menerima hakikat tidak menjadi
parti yang predator untuk membuli parti-parti kecil. Belajar untuk berkongsi kuasa dan membuka peluang kepada menerima perbezaan dalam kerajaan. Bipartisan kerajaan saya kira sangat baik untuk masa kini. Kalau kita lihat banyak perubahan di dunia juga mengalami kekakuan dalam pentadbiran atau di executive power kerana berlakunya parti-parti kecil yang juga mengusulkan perwakilan kepada mewakili rakyat. Jadi usaha ini harus dilihat bersedia untuk berubah, bersedia untuk menerima pemimpin muda, bersedia untuk lebih terbuka kepada perbezaan dan membersihkan parti bebas daripada kleptokrat. Dalam keadaan ini saya lihat kekuasaan sebenarnya menyebabkan UMNO telah menolak personality yang baik seperti Tan Sri Muhyiddin kerana ketamakan kepada kuasa ini menyebabkan dia mahu terus menjuarai parlimen. Kita bagi ruang yang tersebut. Kita lihat ramai yang menyokong kepada Ismail Sabri dan kita lihat pemilihan Tan Sri Muhyiddin kepada Ismail Sabri juga membenarkan bahawa akan ada satu kerjasama yang baik. Kerana Tan Sri Muhyiddin pernah memilih Ismail Sabri dan Ismail Sabri juga antara 31 ahli UMNO yang tidak keluar daripada meletakkan jawatan seperti mana yang ditutup oleh Presiden UMNO satu ketika. Jadi saya nampak kerjasama itu boleh berlaku dengan baik. Selagi mana UMNO mendapat sokongan daripada PAS dan juga daripada Bersatu, BN dan parti-parti daripada Sabah dan Sarawak, saya kira muafakat gabungan PAC ini masih boleh bertahan sehingga PRU 15. Ya. Prof, bagaimana untuk kita melihat juga bahawa segala kerjasama rentas parti yang kita mahukan dan juga mungkin berlaku pada masa kini, adakah ini hanya setakat sampai ke PRU 15, kemudian naratif itu berbeza mengikut parti masing-masing, ataupun ia menjangkaui kepada PRU 15 dan seterusnya? Inilah lumrah dan juga realiti politik baru Malaysia. Okay. Bila tiba kepada PRU 15, beberapa indikator akan berubah. Rakyat dan kempen politik akan melihat kepada perkara yang berbeza. Kalau kita memahami politik Malaysia, ada beberapa indikator yang tak boleh lari dalam melakukan analisis, iaitu persoalan tentang etnisiti, persoalan tentang agama, persoalan tentang bandar desa, persoalan federalisme, state, dan juga persekutuan. Jadi perkara-perkara ini termasuklah contemporary issue akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku pengundi bila tiba saat pilihan raya. Jadi agak terlalu awal untuk kita mengatakan bahawa apa yang sedia ada masa ini akan menentukan perjalanan hala tuju PRU 15. Tidak. Perkara-perkara yang bersifat contemporary ini akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku pengundi akhirnya membuat keputusan. Cuma daripada apa yang kita belajar hari ini ialah semua maklum oleh kerana negara kita mengamalkan demokrasi, raja berperlembagaan, kita boleh berasa tenang jika ada kemelut dalam eksekutif, ia kembali kepada perlembagaan yang membenarkan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk membantu menyelamatkan kemelut dalam eksekutif. Prof, bagaimana juga untuk kita melihat bahawa bukan sahaja cabaran mencari titik kesamaan itu, kerana itu juga mereka sedang rundingkan pada ketika ini, Prof. Tapi melihat kepada, kalau dalam konteks seorang Perdana Menteri baharu, kalau kita mengambil contoh Perikatan Nasional sebagai contoh, kerana kalau kita lihat PH ini dalam konteks kerjasama politik itu agak kukuh antara tiga parti komponen utama dalam PH tersebut. Dalam PN pula, mereka melibatkan, kalau kita lihat pergolakan dalam UMNO itu membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Bagaimana untuk seorang Perdana Menteri baru ini cabaran menguruskan kabinet jika Perikatan Nasional kembali berkuasa? Apakah cabaran menguruskan kabinet kerana untuk menjaga hati parti-parti komponen sebagai contoh, dan bagaimana untuk memastikan bahawa kabinet yang dipilih itu bukan hanya menjaga hati tapi juga bersih dan berintegriti? Itu adalah saya kira elemen yang paling penting, menghasilkan atau menubuhkan kabinet yang berintegriti. Bukan saja berintegriti, bebas kleptokrat, dan saya kira mungkin kabinet yang untuk bertahan selama setahun ini mungkin ahli kabinetnya lebih kecil, tetapi boleh berfungsi secara efektif, secara strategik untuk memastikan usaha kepada melaksana pelan pemulihan negara boleh dilakukan. Yang ini mungkin adalah cabaran yang kita nampak boleh memandu usaha ke arah baik pulih pemulihan negara, tiga krisis yang besar, kesihatan, ekonomi dan masyarakat. Perkara ini boleh diurus seandainya PM baru ini boleh mengemudi secara strategik pemufakatan antara
ahli kabinet dan mungkin kabinet yang dicadangkan lebih kecil daripada kabinet yang asal, tetapi kabinet yang kecil ini lebih efektif untuk mengurus usaha untuk pemulihan negara, pemulihan nasional, program pemulihan nasional. Prof, dan pada masa kini apa yang rakyat mahukan iaitu mengawal keadaan semasa pandemik COVID-19 yang membawa kepada krisis ekonomi. Bagaimana untuk melihat bahawa sejurus sahaja pelantikan itu berlangsung, seharusnya fokus tidak lagi mempersoalkan keputusan yang telah pun dibuat kerana majoriti itu wujud, sebaliknya berfokus kepada plan pemulihan negara, tidak kiralah kalau ditukar nama dan sebagainya, namun memulihkan ekonomi itu untuk memastikan orang boleh bekerja, orang ada duit poket, ada makanan dan sebagainya. Berapa pantas perkara ini perlu dilakukan dan perlu diberikan tumpuan pada pandangan Prof sendiri? Ramai yang mahu pemulihan ekonomi negara, program ini dilaksanakan dengan pantas. Tapi kita juga harus menerima hakikat bahawa perkara ini, virus ini bukan dalam bentuk kawalan yang senang. Kalau kita tengok New Zealand, Jacinda Ardern serta-merta telah menutup New Zealand walaupun baru ada satu kes. Walaupun secara kematian relatif ada 26 kematian, tapi kes baru dengan varian baru ini menyebabkan New Zealand melaksanakan lockdown serta-merta dan hanya membenarkan essential services saja yang berfungsi. Dan kalau kita perhatikan ke semua cara, tingkah laku, tindakan untuk menyekat penularan COVID-19 ini hampir sama di kebanyakan negara maju dan juga negara sedang membangun. Jadi kalau saya lihat di sini, apa yang telah dilaksanakan oleh PN sebelum ini adalah tepat, walaupun belum sempurna dan ada kelemahan yang boleh diperbaiki. Namun usaha semua untuk fokus kepada program pemulihan ini akan berjalan dengan lebih baik. Seperti mana yang dikatakan tadi bahawa semua kini telah maklum dan berpuas hati siapa sebenarnya calon pilihan, yang jelas kutipan kepada undi Statutory Declaration yang telah pun akuan bersumpah yang dikutip oleh Yang di-Pertuan Agong daripada semua 220 MP yang ada. Jadi selepas ini mereka tidak boleh lagi bising-bising, bickering or completely continuous dengan idea yang very destructive, iaitu politicking. Ini tidak akan membawa negara ke mana-mana. Secara strategik, mereka harus digerakkan secara sederap dan bersama untuk memutuskan rantaian COVID-19, memastikan ekonomi negara boleh beroperasi kembali seperti sedia kala. Ia tidak boleh berlaku secara serta-merta dan pantas, tapi perlu dilakukan. Tujuan, arah, strategi, mekanisme, plan, semuanya perlu diatur dengan sistematik. Seperti mana KKM mengurus kepada pusat vaksinasi, yang saya lihat semua memuji, begitu sistematik. Makna kalaulah pengurusan kepada pemulihan ini boleh dilakukan secara sistematik dan berfokus, ada bersifat bersasar dan berkala, insya-Allah negara boleh pulih seperti biasa dan kembali hidup untuk mendepani kesan impak COVID-19 dengan lebih positif. Perancangan ini yang paling penting kerana tugas berat seorang Perdana Menteri baharu nanti bukan sahaja mengawal pandemik COVID-19, namun dasar yang diperkenalkan tersebut yang paling dekat bakal kita saksikan Prof, iaitu Belanjawan 2022. Itu dalam tempoh setahun mendatang. Namun rancangan Malaysia ke-12 juga harus dibentangkan tahun ini untuk 5 tahun mendatang. Ini juga rancangan masa pembangunan dan pemulihan jangka masa panjang kerana impak COVID-19 ini memerlukan tempoh masa yang panjang untuk pemulihan tersebut. Memasukkan kembali orang dalam sektor pekerjaan. Barulah kita bercakap soal kenaikan gaji dan sebagainya. Bagaimana seharusnya mereka ini terus memberikan tumpuan kepada dua perkara utama ini dan cabaran untuk mereka mengawal dan juga menyusun semula kedudukan politik semasa, pada masa yang sama membawa semua berfokus kepada perkara-perkara yang penting seperti sektor ekonomi, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Pada pandangan Prof sendiri, adakah ini akan menjadi cabaran besar untuk kabinet baharu? Ya, semua maklum bahawa ini adalah cabaran besar, cabaran untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi. Namun begitu, kalau kita perhatikan satu persatu cadangan kepada program pemulihan, termasuklah bantuan tambahan, termasuklah latihan kemahiran penggunaan e-ekonomi, saya kira kalaulah dipusatkan di semua komuniti dengan mengajar dan menaik tarafkan kemahiran menggunakan e-dagang, e-ekonomi, e-pemasaran, disebabkan norma baharu kini, saya kira komuniti kalau boleh diberi kemahiran ini secara terpusat dan tersasar daripada peringkat pusat kepada negeri, daerah dan mukim, dilakukan secara tersusun dan sistematik, istilah kepada pemulihan ini boleh dilakukan.
ya, kerana ia melibatkan beberapa lapisan masyarakat daripada individu, keluarga kepada komuniti dan masyarakat, merentasi pusat, negeri, daerah dan mukim melalui beberapa program yang melibatkan komuniti. Dan kalaulah peluang ini boleh digunakan dengan menggerakkan rukun tetangga yang ada lebih daripada 8,000 lebih unit di seluruh Malaysia untuk kenaikan taraf dan kemahiran penggunaan e-dagang bentuk baru perdagangan bagi membantu SME, usaha ini boleh dijalankan dengan jayanya. Prof. Saya yakin dan positif Malaysia boleh melakukan dengan baik. Prof, kadang-kadang kita melihat bahawa pengurusan, apa yang kita belajar daripada pengurusan pandemik di Malaysia sejak setahun lebih yang lepas, kedua tahun yang lepas, iaitu bukan mudah untuk membuat sesuatu keputusan. Sebagai contoh menutup industri dan sebagainya, kita mudah mengatakan, tetapi keputusan itu bukan mudah kerana ini melibatkan livelihood. Orang ramai tidak ada kerja dan juga ekonomi akan jatuh dan sukar untuk bangun kembali. Mungkin berbeza bentuk ekonomi Malaysia dengan New Zealand sebagai contoh. Bagaimana untuk kita memahami, rakyat juga memahami bahawa keputusan ini tidak akan pernah mudah. Ini adalah unprecedented. Tidak pernah kita saksikan situasi krisis berganda seperti ini dan ini menuntut kesabaran yang lebih tinggi dan juga mungkin juga pada masa yang sama untuk mengimbangi pembuatan dasar itu. Pada pandangan Prof, adakah ini akan lebih difahami rakyat selepas ini dan juga bagaimana untuk pemimpin lebih bersabar, lebih menyampaikan perkara tersebut dengan lebih jelas kepada rakyat? Okey, memang benar kalau kita nak membuat perbandingan, ada yang mengatakan perbandingan itu harus setara. Tapi kita tidak akan belajar kalau kita tidak membuat perbandingan. Dan kita tahu bahawa tidak ada template pada mana-mana negara kaedah dan mengurus pandemik berganda atau krisis berganda melibatkan pandemik, ekonomi dan juga masyarakat. Apa yang kita boleh ketengahkan di sini ialah kalau kita boleh mengatur, menyusun atur macam kebanyakan mereka yang hilang pekerjaan, apa yang perlu kita fikirkan, apakah bentuk option yang sedia ada untuk mereka boleh memperkemas dan memperkukuh kemahiran diri masing-masing. Mereka memang tidak ada pekerjaan. Kalau kita ingat kembali data yang dikeluarkan, lebih daripada 700,000 hilang pekerjaan disebabkan COVID-19 selama 2 tahun ini. Maknanya ramai yang unemployed, tapi namun begitu ianya bukan sahaja berlaku di Malaysia. Seluruh dunia mengalami masalah dan isu yang sama. Cuma bagaimana negara boleh mengusulkan pilihan-pilihan bagi menggunakan ruang yang ada ini, pertama mungkin untuk menambahkan kemahiran kepada skill individu. Yang kedua mungkin membuka tawaran untuk mereka belajar, mungkin menyambung belajar sementara menunggu pilihan pekerjaan yang sedia ada boleh diwujudkan. Dan yang ketiga mungkin peranan besar daripada kerajaan, terutama sekali industri, corporate responsibility, bagaimana mereka boleh menyediakan satu skim yang boleh membantu mereka yang dibuang kerja ini, bantuan sama ada bentuk cash dan kemahiran yang berterusan, sehingga peluang pekerjaan ini dibuka kembali. Ini amat penting. Kalau kita lihat di luar negara, memang benar luar negara itu banyak kelebihan kerana mereka ada GST. Malaysia telah menolak GST, maka agak sukar kita untuk memobilisasikan sumber-sumber sedia ada. Tapi namun begitu kita boleh menyediakan option bagaimana peranan besar corporate yang telah mengaut keuntungan berdekad lama untuk kembali menyumbang kepada masyarakat, sama ada dalam bentuk grant penyelidikan, grant supportive grant untuk mereka memulakan kemahiran diri, memajukan dan memantapkan kemahiran diri, dan ataupun belajar inovasi baru kepada bentuk pekerjaan masa kini. Dan mungkin keadaan ini boleh membantu mereka memenuhkan masa lapang yang lebih terisi dengan baik, dan kelebihan ini boleh digunakan bila mana sektor pekerjaan dan ekonomi kembali menjana dan lebih progresif dalam masa yang terdekat. Itu cabaran ekonomi yang perlu dihadapi oleh seorang pemimpin baharu nanti. Kita akan saksikan bagaimanakah penyusunan dasar ini, persetujuan dasar dan paling penting pelaksanaan dasar. Kerana kalau kita umumkan dasar yang gempak-gempak sekalipun, pelaksanaan di bawah ini tidak berkesan, tak menjadi apa juga kan Prof? Prof, pemahaman dan juga persepsi rakyat itu amat penting sekali dalam konteks politik semasa. Macam mana dan bagaimana untuk rakyat memahami bahawa politik pada masa kini bukan lagi terarah kepada parti mana yang akan memerintah
dan juga siapa yang akan memerintah, tapi sebaliknya menuntut kerjasama merentas parti itu. Kerana rakyat masih lagi, mungkin kebanyakan rakyat masih lagi berpegang kepada undi kepada parti tersebut ataupun individu tersebut dan sebagainya. Namun bagaimana untuk rakyat memahami situasi ini telah berubah pada ketika ini, Prof? Kita boleh, Astro Awani adalah salah satu platform yang sangat baik saya kira untuk menyampaikan perubahan paradigma kepada masyarakat, pemikiran yang diubah, dikongsi maklumat bahawa meyakinkan rakyat bahawa kemelut di eksekutif ini tidak akan menyebabkan negara menjadi tidak stabil. Kerana kita pun faham bahawa pentadbir awam dan birokrasi telah bergerak dan berjaya memastikan kesemua urusan-urusan pentadbiran semasa boleh berjalan seperti biasa walaupun eksekutif mengalami kemelut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita boleh menggunakan media sosial yang lain, alternatif yang lain untuk sentiasa berdialog dan memaklumkan kepada rakyat bahawa apa yang berlaku kini ialah bukan persoalan meraih undi dan sokongan, tetapi meyakinkan kepada wakil-wakil rakyat yang telah diberi mandat oleh rakyat menerusi pilihan raya dan undi mereka untuk mereka kembali memperkukuhkan wahana kepada berbakti kepada rakyat, meletakkan rakyat sebagai fokus utama, kepentingan, keselamatan, kelangsungan ekonomi rakyat itu diketengahkan sebagai paduan utama untuk MP kembali berkhidmat seperti mana yang telah diamanahkan oleh rakyat. Kalau tidak, mereka akan tunggu PRU 15 ini rakyat akan bertindak dan rakyat kini tidak ragu-ragu untuk menukar undi kalau mereka tidak suka kepada pemimpin. Kini kita telah nampak pekong di dada siapa yang sebenarnya mahu berkhidmat kepada rakyat, siapa yang sebenarnya mengutamakan kuasa dan tamak haloba, dan rakyat akan menggunakan kuasa undi mereka untuk memastikan pemimpin-pemimpin yang dilihat tidak mengutamakan rakyat ini diketepikan. Bermakna, Prof, kalau dahulu mudahlah untuk ahli politik dan juga parti politik kerana mudah untuk mendapat 2/3 majoriti dan sebagainya. Kini sukar untuk mendapat. Bermakna spektrum politik ini memberikan kelebihan kepada pengundi dan rakyat kerana mereka boleh menghukum apabila pemimpin-pemimpin ini tidak menjalankan tugas dengan baik pada pandangan mereka ataupun dasar itu tidak mencapai objektif yang betul dan sebagainya, Prof. Ya, sebab literasi politik itu telah berubah dalam melihat keadaan di Malaysia. Paling utama sekali ialah kalau kita melihat 1998, 2008, tsunami politik, reformasi politik, kemudian adanya gerakan bersih, kemudian perubahan yang paling besar ialah pertukaran kerajaan tahun 2018 dengan tidak ada konflik, tidak ada konflik pertumpahan darah, tidak ada keganasan. Maknanya rakyat telah bersedia. Bukan sekali dalam tempoh 2 tahun, dua kerajaan berubah. PH tumbang, BN jatuh, PH naik, PH tumbang, PN naik. Kini berubah lagi, PN berubah, dan kita mahu melihat bagaimana kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong memimpin dan memastikan kestabilan politik ini boleh dikekalkan. Dan saya kira rakyat di sana sudah boleh menerima dan mula faham bahawa ini bukan persoalan pintu belakang. Bila mana ada konflik, ia kembali kepada yang di-Pertuan Agong seperti mana yang tertakluk dalam perlembagaan yang menyediakan ruang-ruang bicara dan kuasa untuk yang di-Pertuan Agong turut sama membantu memulihkan konflik yang berlaku. Dan saya rasa ini adalah penyelamat kepada demokrasi di Malaysia. Bagaimana lagi, Prof, untuk melihat bahawa suara rakyat itu kebiasaannya didengar secara jelas dalam kotak undi setiap 5 tahun. Namun dalam konteks 5 tahun ini, 3 tahun ini saja, suara rakyat itu 3 kali bertukar kerajaan ini, ada banyak suara rakyat yang mungkin tidak didengari. Apa lagi medium, apa lagi cara yang boleh kita lakukan supaya suara rakyat ini kekal didengari, dibawa ke parlimen, dibahaskan, dibuat dalam bentuk dasar supaya rakyat itu menerima manfaat. Apa lagi boleh kita lakukan, Prof? Okey, oleh kerana sistem demokrasi ini ialah demokrasi berparlimen, bukan demokrasi langsung. Bila demokrasi berparlimen bermakna rakyat menyerahkan mandat dan undi kepercayaan kepada wakil mereka mewakili rakyat di parlimen. Jadi kuasa membuat keputusan kini kembali berada kepada wakil rakyat di parlimen. Apa yang rakyat boleh pastikan mereka terus berkesan dalam menyampaikan wadah perubahan dan pembangunan ialah kembali menghubungi wakil rakyat dan menyampaikan agenda perubahan sesuai dengan konteks konstituen yang mereka duduki kepada wakil rakyat untuk disampaikan kepada parlimen. Jadi mereka telah jelas ada proses dan prosedurnya
secara bertulis memaklumkan kepada wakil rakyat. Seandainya wakil rakyat yang mewakili rakyat ini gagal untuk melaksanakan hasrat rakyat, maka rakyat boleh berterusan untuk menggunakan kuasa undi yang sedia ada kepada mereka untuk mengubah lanskap politik. Prof, ya. Teruskan Prof. Okey, kerana proses dan prosedur kepada demokrasi ini itulah hakikatnya. Namun kalau kita mahu perubahan, ramai yang kata rakyat mahukan perubahan, tidak mahu lagi melihat kepada politik seniority sebenarnya menguasai kepimpinan dan politik, ya. Namun perkara itu baik, cuma hakikat dan budaya politik itu ada sedikit hambatan, ya. Kerana budaya dan politik di Malaysia ini masih bersifat seniority, hierarki, ya, masih lagi melihat kepada patron client, hubungan yang saling mengukuh bila ada pengikut dan juga ketuanya. Berbanding dengan politik di barat di mana kemunculan Perdana Menteri ataupun Presiden mereka pada usia muda, kecuali Joe Biden di Amerika. Kalau kita ambil di Canada, di Belgium, di Switzerland, kebanyakan mereka di bawah umur 35 tahun. Kenapa? Kerana budaya politik itu telah berubah. Pada usia 15 tahun mereka telah pun berkecimpung di peringkat sekolah, mengundi untuk memilih ketua, telah belajar bagaimana mengundi dan berkempen dan boleh berbicara, berdebat untuk menunjukkan apa agenda yang ingin dibawa kepada sekolah, dan daripada sekolah latihan itu dibawa kepada kaunsil dan juga NGO. Mereka terbuka dan membenarkan orang muda bersama dalam memahami pengalaman berpolitik, ya. Dan seterusnya kalau kita lihat pada usia muda umur 16, 17, 18 sudah punya hak untuk mengundi kerana mereka boleh bekerja. Mereka bekerja, mereka membayar cukai, dan bila mana mereka membayar cukai, mereka mempunyai hak untuk mengetahui apa cukai mereka ini digunakan oleh wakil rakyat. Prof. Bila bayar cukai. Ya. Jadi perubahan kepada kita nak mencari budaya orang muda ini harus dimulakan. Ya, harus dimulakan dan kita harus mengubah budaya politik kita. Ya. Seandainya undi 18 boleh diluluskan, ianya adalah baik untuk jangka masa panjang bagi perubahan budaya politik Malaysia. Ya, itu yang ingin saya tanyakan Prof. Pelaksanaan undi 18 ini adakah ini akan memacu lagi parti-parti politik di Malaysia ini untuk lebih serius dalam menempatkan calon-calon muda yang berkelayakan, ada merit dan sebagainya untuk dijadikan calon winnable candidate dan sebagainya di masa hadapan. Kerana inilah titik tolak kepentingan perubahan politik yang seperti Prof sebutkan tadi. Adakah ini akan mampu berubah, Prof? Boleh seandainya ada political will dalam kalangan ahli politik untuk membenarkan ini berlaku. Tapi agak berbeza kalau kita lihat di sana, di luar negara budaya umur 16, 17, 18 mereka telah bekerja. Kalau di Malaysia ini budaya 18 wadalah pun mak ayah masih belikan. Jadi dalam keadaan ini kita masih panjang lagi untuk melihat bagaimana budaya undi 18 ini boleh kita ketengahkan. Tapi dengan political will saya positif. Mereka boleh melaksanakan dan di masa hadapan mana tahu kita boleh melihat calon-calon yang lebih muda untuk memimpin negara. Okay. Tapi dilakukan dari sekarang. Bukan itu saja Prof. Ini mungkin perbincangan terakhir kita. Tadi kita menumpukan kepada bagaimana politik ini harus berubah dalam keadaan konteks politik semasa dan sebagainya. Namun ada juga yang melihat bahawa politik ini bukan berubah dari segi kepartian saja, tapi juga lebih melibatkan kepada politik-politik di Sabah dan Sarawak di peringkat persekutuan. Kerana sebelum ini dia mengatakan bahawa sudah tibalah jawatan-jawatan lebih tinggi di peringkat persekutuan itu diberikan kepada ahli politik di peringkat Sabah, di peringkat Sarawak dan sebagainya. Pandangan Prof sendiri, bagaimana untuk kita harmonikan lagi perhubungan politik antara Sabah Sarawak dan kepimpinan di peringkat persekutuan untuk mewujudkan kerjasama yang lebih harmoni antara kedua-dua parti politik berbeza mungkin? Pada khidmat saya tidak ada halangan kalau kita nak bagi ruang kepada pemimpin daripada Sabah dan Sarawak duduk bersama dalam kabinet yang penting, diberi jawatan yang lebih penting dalam portfolio kementerian. Boleh kerana kita Semenanjung sentiasa melihat Sabah dan Sarawak itu adalah bahagian besar yang sangat penting untuk mengukuh politik permuafakatan bersama. Namun begitu kalau kita lihat Sabah dan Sarawak ini sokongan mereka kepada persekutuan sangat bergantung kepada parti mana yang memerintah. Dalam aspek yang ini ruang ini yang kita harus pertimbangkan dan berusaha untuk mewujudkan satu keadaan yang harmoni dengan membenarkan penglibatan yang lebih signifikan daripada
ahli-ahli politik dari Sabah dan Sarawak. Tak ada halangan, bagus sebenarnya. Okey, itu antara apa yang kita bincangkan panjang lebar yang kita bincangkan. Namun pada setakat ini tidak ada lagi perkembangan terkini. Yang kami dimaklumkan ada mesyuarat tergempak oleh Barisan Nasional sebelah pagi tadi, namun belum tahu apakah keputusannya. Tetapi yang kita lihat adalah setakat malam tadi calon yang dikemukakan oleh Barisan Nasional sebelah suara iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Itu juga kita nantikan pada petang ini, dan juga Pakatan Harapan juga ada dua calon iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Syafiee Abdal. Siapa yang dapat kumpul lebih majoriti daripada 105 yang mereka miliki pada ketika ini, dialah jadi calon PH. Itu macam mana mereka inilah setkan percaturan mereka pada jam ini. Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Profesor Dr. Kartini Abdul Talib, ya, Timbalan Pengarah kita UKM, dan juga semua ini kami akan rangkumkan di laman web kami astro1.com.